Jadi kalau hang dapat projek besar tapi hang tak ada pengetahuan ni, malang lah. Jadi kerajaan juga yang akan rugi kalau kita tak buat. Selalu bila sebut ketirisan ni orang cakap rasuah lah kan. Selalu orang sebut rasuah. Rasuah adalah sebahagian ketirisan yang besar. Sebab rasuah ni selalu berlaku secara sedar. Jarang orang tak sedar lah rasuah berlaku kan. Ketirisan juga boleh berlaku apabila apa yang terhasil tidak mencerminkan perbelanjaan yang dibuat tu. Satu ketidakcakapan pun boleh menjadi satu bentuk ketirisan. Itu yang jadi kalau kita benda tu boleh buat dengan harga RM20, kita buat dengan harga RM50. So ada ketirisan. Benda tu siap juga. RM20 dan RM50 dua-dua siap. Tapi kenapa kita bayar lebih? Kan. Jadi ada juga kalau kita tengok projek-projek sakit di seluruh negara kan, dalam kerajaan ni ada senarai lah kategori projek sakit ni. Selalunya projek yang tak siap, kata lewat daripada jadual ni, lewat teruk lah. Ada juga lewat-lewat yang kelewatan yang berlaku atas sebab-sebab yang di luar kawal. Misalnya faktor cuaca, faktor macam itu COVID itu di luar kawal lah. Tapi ada kelewatan yang berlaku akibat ketidakcakapan. Benda ni pun saya ada highlight di parlimen dulu. Kalau tengok dari segi keratan rentas, saya ambil contoh di Perlis pada waktu itu ada lebih kurang 12 projek sakit. Tengok keratan rentas akan ada 3 isu utama yang kenapa berlakunya kelewatan. Yang pertama ialah kerana syarikat yang dapat projek ni sebenarnya tak ada modal. Jadi dulu mungkin masa nak masuk projek, ada kawan pinjam duit PAM masuk dalam akaun, nak tunjuk dalam akaun, nanti ambil balik kan. Jadi yang tu pertama. Yang kedua ialah pergantungan kepada buruh asing. Ini pun sebenarnya benda yang boleh selesai. Kalau syarikat tu dapat projek, bagi saya kerajaan kena bantu. Syarikat ni dia perlu kata-kata 1000 pekerja asing. So pekerja tempatan tak ada yang nak buat, terpaksa ni kalau nak siap on time. Jadi kerajaan boleh bantu buat secara terkawal, pas sementara, boleh masuk. Itu benda yang kita kata dalam kawalan kita. Yang ketiga ialah dia tidak ada kita kata pengurusan projek yang baik. Jadi sebenarnya saya ada cadangkan, sebab saya dulu di parlimen juga terlibat dalam jawatankuasa pilihan khas infrastruktur awam. Sepatutnya kita apabila kontraktor berdaftar, tak kiralah kelas A ke kelas apa-apa, kemudian kita dalam kursus dia nak ambil sijil CIDB tu ataupun kursus-kursus lain yang berkaitan, kita patut masukkan modul project management supaya kontraktor kita pun dia ada nilai, ada ilmu baru, dia pun boleh belajar buat. Daripada kontraktor kecil kita boleh asuh dia supaya dapat jadi kontraktor besar satu hari. Jadi kalau hang dapat projek besar tapi hang tak ada pengetahuan ni, malang lah. Jadi kerajaan juga yang akan rugi kalau kita tak buat. Dan kalau macam modal, macam modal ni memang mencabar sikit lah, sebab modal bank memang suka bagi pinjaman. Tapi kalau dah syarikat tu sampai bankrupt tak boleh bayar balik, jadi rugi balik. Jadi kita kena fikirkan satu cara bagaimana supaya projek-projek kerajaan ni menjadi contoh bahawa projek kerajaan kalau buat siap on time. Kita ada terlalu banyak projek yang disebut dalam rancangan Malaysia yang tak dapat disiapkan, ataupun ada yang tak mula pun dalam tempoh rancangan Malaysia yang disebut. Jadi bagi saya sangat malang lah, sebab akhirnya rancangan ni duduk dalam buku lah. Duduk dalam buku, manfaat yang disebut gagal dirasakan. Jadi nilai yang diharapkan daripada projek tu, kita kata ini mungkin ketirisan yang mungkin dalam bentuk yang bukan kewangan, tapi kita boleh convert ke bentuk kewangan lah kan, untuk kita nampak bagaimana perkara tersebut tidak memberi pulangan yang setimpal dengan kita panggil pelaburan lah. Pelaburan bila kita berbelanja ni sejenis pelaburan lah.